Apakah undang-undang pencegahan rasuah di Malaysia sudah ketinggalan dan juga dalam usaha dan langkah-langkah yang berterusan untuk memerangi rasuah, sangat penting agar undang-undang anti rasuah Malaysia sentiasa diperbaharui, ditingkatkan dan diperbaharui dari masa ke masa. Ini bagi memastikan undang-undang anti rasuah mengikuti perkembangan baharu agar lebih efektif. Kenyataan ini menyusul menerusi satu laporan sebuah portal daripada Jason Loh Siong Wei yang merupakan Ketua Sosial Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia di Emir Research. Melihat kepada perkara ini, jenayah rasuah kini menjadi semakin sophisticated dan juga kompleks menyebabkan pemberkasaan undang-undang dilaksanakan melalui proses perubahan, penambahbaikan dan juga pematangan. Bersama-sama menerusi telefon ketika ini iaitu merupakan Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir yang merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa dan juga pengajian keselamatan UKM. Assalamualaikum Prof. Boleh dengar saya Prof? Boleh, boleh. Waalaikumsalam. Prof, bagaimana untuk kita melihat penambahbaikan undang-undang sedia ada? Kita melihat kes-kes yang kita lihat pada ketika ini mungkin berlaku tahun-tahun sudah dan kali ini dibawa ke muka pengadilan. Kita mahukan undang-undang kita juga bersifat proaktif untuk masa ke depan dan juga sudah pasti ada saja ruang penambahbaikan yang kita boleh lakukan termasuk mempelajari daripada negara-negara yang mempunyai ranking yang lebih tinggi dari segi aspek pengurusan rasuah. Apa perkara utama yang boleh kita perhatikan untuk kita melihat penambahbaikan undang-undang berkaitan rasuah? Okey, baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat undang-undang kita ini memang yang ada pada ketika ini pada saya sudah bagus. Ya. Tetapi saya rasa satu masalah kita di Malaysia ini ialah sikap. Sikap iaitu kita di sini terlalu orang kata mudah dan biasa terhadap rasuah. Pada saya ini yang menyebabkan kita agak ketinggalan berbanding dengan negara lain. Walaupun kita sudah ada akta kita ada akta yang bagus seperti Akta Suruhanjaya Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 dan ada diberi penambahbaikan. Dan juga yang terkini anti rasuah ini. Cuma pada saya masalahnya ialah kita di Malaysia ini macam saya katakan tadi masih bersifat merasakan mengambil rasuah itu tidak bersalah. Kita beranggapan ia untuk melicinkan sesuatu pergerakan ataupun kerja dan tugasan. Jadi itu yang saya lihat mengapa kita masih berada di tempat yang ke-51 melalui Corruption Perception Index 2 tahun 2020. Jadi kalau kita nak belajar daripada negara lain, kalau kita lihat ranking negara yang dapat nombor 1 sampai ke negara yang dapat nombor 9, mereka memang mempunyai daya kesedaran tentang rasuah ini sangat tinggi. Dan juga pada saya yang ketua-ketua ataupun ketua negara sendiri mempamerkan sifat bersih dan jauh daripada rasuah. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Kita melihat kepada mungkinlah SPRM ini yang menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan rasuah, tapi kita juga ada seperti contoh Institut Integriti Malaysia, kita juga ada GIACC. Ini adalah antara institusi ataupun badan yang mungkin boleh menasihatkan apakah bentuk pembaharuan dan juga penambahbaikan yang kita perlukan untuk memastikan bahawa pembantrasan rasuah ini berjalan lebih lancar mengikut keadaan semasa. Bagaimana kita melihat bahawa peranan kedua-dua agensi dan badan ini perlu diperkasakan lagi dalam memberi khidmat nasihat untuk kita membantras rasuah? Okey, saya bersetuju. Itu sebenarnya Institut Integriti Malaysia dan juga Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah Nasional Jabatan Perdana Menteri pada saya sewajarnya pada ketika ini sudah pun memainkan peranan bersama dengan Suruhanjaya bersama dengan SPRM pada saya. Namun saya rasa mereka dua institusi ini agak tenggelam jarang disebut-sebut ataupun dilihat oleh umum sebagai dua institusi yang boleh membantu SPRM untuk terus memperkasakan pemberantasan rasuah dalam semua segi dan aspek di Malaysia. Saya rasa sewajarnya kita sudah ada Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah Nasional di Jabatan Perdana Menteri. Kedua-dua institusi ini sewajarnya diberikan orang kata tempat di high level meetings di mana apa-apa kegiatan mereka akan melibatkan Perdana Menteri. Jadi apabila melibatkan orang nombor 1 dalam pemerintahan negara, maka sedikit sebanyak dia ada tempiaslah kepada semua pihak bahawa Perdana Menteri sendiri yang orang kata turun padang bersama-sama dengan dua institusi ini, ada juga SPRM dalam meeting-meeting penting dan kemudian boleh kedua-dua badan ini memberikan pandangan kepada kerajaan bagaimana kita punya momentum ataupun pergerakan anti korupsi yang sedang dilaksanakan di negara kita. Sebab saya rasa sekarang ini
kedua-dua badan ini penting, tetapi mereka seperti dikesampingkan, ya, sebab mereka seperti tidak dilihat. Orang semua tahu SPRM sahaja. Jadi pada saya sudah sampai masanya Institut Integriti Malaysia dan GIACC ini diberikan perhatian yang mana kita amat memerlukan mereka untuk membawa bersama kabinet dan juga ketua-ketua negara duduk bersama. Sebab pada saya tidak ada di JPM dan sepatutnya dia sudah memainkan peranan yang besar menjadi tunjang kepada SPRM juga dalam memberi feedback kepada government dan kerajaan bagaimana kita dalam hala tuju pemberantasan rasuah ataupun korupsi di Malaysia. Prof, secara ringkasnya apa yang boleh kita pelajari daripada negara-negara jiran terlebih dahulu? Kita melihat mungkin tidak semua kita boleh emulate ataupun contohi ataupun kita tirulah kiranya kerana mungkin berbeza dari segi latar sosial dan sebagainya. Tetapi ada perkara-perkara yang boleh kita pelajari dan juga contohi. Sebagai contoh di Singapura ini, proses-proses perolehan kerajaan mereka dilakukan secara total digital. Adakah perkara-perkara sebegini mungkin boleh kita laksanakan untuk memastikan setidaknya kita meminimumkan dan mungkin pada masa hadapan terus tidak ada berlakunya ataupun ruang untuk melakukan rasuah? Sewajarnya sudah boleh dilaksanakan. Masalah kita di Malaysia ini ialah kita ada kelemahan kita ialah dari segi procurement. Procurement kita maknanya kita walaupun kita buat proses tender telus, tetapi masih ada lubang-lubang atau pelumpang yang boleh orang kata dimasuki jugalah oleh pihak-pihak yang ingin memberi rasuah ataupun mendapatkan rasuah. Tetapi kalau seperti di Singapura, dia sudah digitalizing kan semua government procurement. Memang jelas dan boleh diakses oleh publik. Di Malaysia kita tak boleh akses lagi. Kita tak ada lagi procurement yang terbuka yang mana publik boleh akses syarikat mana yang dapat tender kerajaan dan sebagainya dan siapakah pengarah ataupun ada tak kaitan dengan orang politik atau orang VIP lain di Malaysia. Kita belum ada lagi dan kita tidak berani pada saya ketika ini untuk berbuat demikian. Kita belum berani lagi pada saya. Jadi keberanian itulah yang kita perlukan untuk lebih telus kepada rakyat. Jadi pada saya, kalau kerajaan Malaysia bersungguh-sungguh untuk membentras rasuah, mesti bermula daripada procurement kerajaan sendiri. Okey, Prof. Isu ini isu yang panjang kalau kita mahu bincangkan. Itu saja masa kita ada. Kita akan terus berhubung dari masa ke masa untuk bincangkan isu-isu berkaitan dengan rasuah dan juga penambahbaikan yang kita perlukan dalam bentuk perundangan, penguatkuasaan dan sebagainya. Profesor Madya Dr. Salawati Mat Bashir, pensyarah undang-undang antarabangsa dan pengajian keselamatan UKM.